Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilakum situ. Maza yughni anil baitil muslim yuda'u siraj fawqa zahrih wa jawfuhu wahshun muslim. Kadzalika la yughni ankum an yakuna nurul ilmi bi afwahikum wa ajwafukum minhu wahsyatun muta'attilah. Binasalah kamu apa yang mengkayakan daripada rumah yang kelam itu, bahawa ditaruh akan pelita di dalam belakang rumah itu, yakni di atas bumbung rumah, padahal di dalamnya kelam yang meliarkan hati. Demikianlah tiada mengkayakan daripada kamu ilmu, bahawa ada nurnya itu di dalam mulut, padahal di dalam hati kamu sunyi daripadanya dan liar daripadanya. Mana ilmu bi afwahikum, di mulut kamu saja, tidak terjun dalam qalbi sehingga membawa ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat rumah yang besar, ya, dalamnya gelap, api yang ada diletak atas bumbung, jadi terang tempat lain, ya, terang di luar. Bermakna di luar nampak terang cahaya ilmu itu keluar, tapi tidak masuk dalam qalbi, ya, orang yang mengeluarkan ilmu itu sendiri. Ini setengah daripada penyakit yang sangat digerun oleh para ulama. Pada sebut dalam Ibnu Katsir tafsir, ada seorang ulama, dia masa nak pergi mengajar tu, dia termenung di pintu rumah dia sebelum turun tu beberapa masa yang lama, ya. Setengah daripadanya dibacakan ayat apa, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala taqilun. Atamuruna an-nasa bil birri, adakah kamu menyeru manusia ke arah kebaikan, ke arah petunjuk Allah, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu sendiri lupa akan diri kamu. Afala taqilun, adakah kamu tidak berakal? Dan begitulah dengan hadis-hadis yang lain. Dalam bab ilmu dia ada banyak kelebihan yang besar, dan dalam bab ilmu juga kalau tak dijaga, dia amat dicemburi besar oleh syaitan dan nafsu, menyebabkan insan kadang tertipu di dalam ilmu. Sebab ilmu adalah perkara yang penting. Tanpa ilmu manusia tak boleh dekat diri dengan Tuhan. Tapi sekadar ilmu dia tak boleh cukup, ya, dia mesti ada amal melaksanakan dia, dan dalam pelaksanaan bulat dia dengan Tuhan dia. Dia jangan campur benda-benda yang lain. Maknanya mesti keikhlasan betul dia dengan Tuhan. Ilmu, amal dan ikhlas, baru dia jadi insan yang muttaqin. Maka di sini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itulah bandingan yang sangat menggerunkan, bahawa rumah yang besar hebat tapi dalamnya gelap. Mana ilmunya banyak tapi tak masuk dalam qalbi dan ruh dia, hanya duduk di lisan saja. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ya abidad dunya la ka'abidin atqiya wa la ka'ahrarin kiramin tusikud dunya an tuqli'akum an usulikum fatulqiyakum ala wujuhikum summa takubbukum ala manakhirikum summa ta'khuzu khatayakum binawasikum summa tadfa'ukum min khalfikum hatta tusallimakum ilal malikid diyan, ilal malikid dayyan, baca uratan furada fayuqi'ukum ala sawatikum summa yujzikum bisu'i a'malikum. Artinya, hai segala hamba dunia, tidak kamu seperti hamba takut akan Allah Ta'ala. Mana beza besar antara hamba sebenar dengan Tuhan dengan hamba yang menjadi lakonan saja, yang menjadi hamba kepada dunia, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada kamu seperti orang yang merdeka, yang mulia,
padahal hamba bahawasanya dunia itu mencabut kamu daripada asal kamu, maka menjatuhkan ia akan kamu atas muka kamu, kemudian menarik ia akan kamu atas muka kamu, kemudian maka mengambil oleh kesalahan kamu dengan ubun-ubun kamu, maka melontar ia akan kamu daripada belakang kamu, hingga menyerahkan ia akan kamu kepada Tuhan kamu. Dia telah Malikud Dayyan. Di dalam hari kiamat padahal kamu bertelanjang, mana tidak berpakaian, seorang diri kamu, maka diberhentikan akan kamu di dalam hari kiamat atas kejahatan kamu, maka dibalas akan kamu oleh Allah Ta'ala dengan kejahatan amal kamu. Ini kesan resiko manusia yang menjadikan diri dia, merelakan menjadi abdi kepada dunia, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang sedemikian akan dilalui proses menggerutkan dan melibatkan penyesalan yang tidak sudah. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian daripada yang meriwayatkan hadis ini dengan katanya, faqad bana lakum bizalik annal faqra awla wa afdal wa man zahaba ila annal ghina afdal faqadis dara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'il anbiya'i was salaf was salihin wa na'udzu billahi min zalik. Faqad bana, maka sungguhnya telah terang nyata bagi kamu. Dengan demikian itu, yakni dengan perkataan yang tersebut di dalam hadis Nabi Isa alaihissalam tadi, bahawasanya orang yang fakir itu terlebih utama dan terlebih afdal martabatnya daripada orang yang kaya. Ya, orang yang fakir, yang taat kepada Allah Ta'ala, yang sabar, reda, dia terlebih tinggi martabatnya daripada orang yang kaya, yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang fakir akan masuk 500 tahun dahulu ke dalam syurga, kemudian barulah mengiringi dia orang yang kaya. Ya, orang kaya dengan orang miskin sama-sama ahli syurga, tapi siapa masuk dulu? Yang miskin masuk dulu. Sebab orang miskin dia kurang hisap dia kurang, maknanya benda yang nak dipersoal jawabkan, di mana kamu ambil, ke mana kamu guna. Ada banyak. Lepas tu orang-orang salih arifin billah, bila mereka mendapat kekayaan harta datang, mereka rasa gerun. Ya, gerun, takut tidak terurus, takut dengan sebab harta benda tadi menyebabkan dia tersangkut di sana, dan banyak kiraan itu tak dapat dielak. Tersangkut soal kedua, kiraan confirm. Ya, lagi banyak diambil, confirm lagi berat dia kena jawab. Masalah lepas tak lepas tu soal kedua. Ada soal lepas, ada soal tak lepas. Sebab ad-dunya halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Dunia tu kalau halal dia hisab confirm, dia kena hisab ni dari mana ke mana kamu belanja satu-satu. Ini pun sudah satu, maknanya tekanan berat. Kalau haramuhu azab, tu tak ada petikai dah. Yang haram tetap diazab oleh Allah Ta'ala. Yang halal tu akan disoal siasat. Iaitu di antara dikatakan kelebihan fakir daripada orang yang kaya. Itu kaya yang masuk syurga tu. Ya, kalau tak gunakan jalan di perjalanan Tuhan, itu tak payah jawab. Itu semua tahu tempat dia. Ya, kalau digunakan pada tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada orang yang kaya itu alim sekalipun, seperti tersebut di dalam hadis Nabi Isa alaihissalam, dan barang siapa menjalani kepada mazhab orang yang menyatakan bahawasanya orang yang kaya itu afdal martabatnya daripada martabat orang fakir, maka sungguh adalah ia kurang adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata orang kaya terlebih afdal, maka dia kurang adab dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kurang adab dengan segala anbiya, nabi-nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedudukan Nabi Rasulullah SAW, tengok macam kedudukan orang. Nabi Isa tu tak ada rumah. Nabi Isa tu tak ada rumah sampai akhir hayat. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumahnya kalau diangkat tangan jejak bumbung. Rumah kita murah-murah pun rumah murah, lambung siling tak sampai lagi. Ya, tuan-tuan Malik melambung tu suruh. Kita nak cecah siling pun tak jejak. Tu rumah biasa. Kalau rumah luar biasa tu lagilah. Kan juta-juta punya rumah tu.
Ya, kotong guru saya tengok rumah jutaan ni orang tak nak mati boleh ni. Kotong guru saya lah ya. Dia lalu tengok rumah ni muka tak nak mati boleh ni. Dia nak tongkat langit boleh tu. Ya. Tu bahasa dia lah ya. Tapi kita biasanya khayal. Dia kena pel khayal. Khayal dunia punya khayal. Pel pelali. Dia telan pel pelali dunia. Sudah. Ya, seronok. Bila terkejut, malakul maut terkejut. Malakul maut datang masuk, dia terkejut. Allah, dunia macam ni je rupanya. Ya. An-nasnya sudah masuk cinta. Manusia di dunia ibarat orang yang tidur. Bila malaikat maut datang, baru dia cinta, baru dia segar. Baru dia perasan Allah cinta sangat masa dunia. Jangan macam orang tidur. Orang tidur habis-habis tu 3-4 jam ni kan. Allah. Jadi barang siapa mengatakan orang kaya lebih afdal daripada orang fakir, orang miskin, maka orang tu biadab dengan Rasulullah SAW. Kemana kurang adab. Ya, kalau bahasa hadis saya kurang adab. Biadab dan dengan Nabi besar kita Muhammad SAW dan dengan anbiya, para nabi-anbiya yang lain. Dan kurang adab dengan sekalian orang yang saleh salihin yang dahulu. Maka kami minta peliharakan dengan Allah daripada perkataan yang demikian. Jangan terkeluar kata orang kaya lebih baik orang fakir. Tak ada. Padahal hadis menyatakan 500 tahun masuk lebih dulu. Orang fakir masuk 500 tahun dahulu. Siapa nak masuk syurga kendian ke dulu? Nak masuk syurga kendian ke dulu? Di sini kita selender lah. Ya. Kalau abang mursyid kita kata punten, selender je lah. Gitu. Ya, jangan temberang lah, dia kata serendo je lah, angkat tangan dia. Ya, guru saya orang Negeri Sembilan tu ni, kau jumpa serendo je lah, dia kata angkat tangan je lah, yang kau nak temberang gitu. Kau nak ambil dunia banyak, kau nak temberang lah, mengaku je lah. Mengaku kita ni jauh dengan Tuhan, mengaku kita ni banyak kena tipu nafsu, mengaku je lah kan, apa lagi nak. Takkan nak mengaku kita wali lah. Ya, habis. Kemudian maka berkata pula Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa innama ihtajja ba'du man sawwalat lahu nafsuhu wa ghalabat alaihi syaqawatuh bima li Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, fanazkuru huna hikayatan nubayyinu biha fasadal gharadih. Dan hanya saja mengambil dalil setengah daripada orang ghalib baginya nafsu, dia suka kaya kan, ya. Kasih akan membanyakkan harta, tak cukup lepas longgok lepas timbun lepas kejau lagi kan. Dan ghalib atasnya celakanya itu ialah dengan harta Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dia mengambil dalil itu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf orang kaya juga sahabat Nabi kan. Di kita pun nak bersalah je, dia kaya macam dia. Ya, dia ambil ujar di situ. Ulama ni Auf ni handal dan bagaimana. Ulama kata kalau dia berniaga, Malaysia dia boleh beli. Ya, hebat dan hebat Sayyidina Rahman bin Auf, seorang daripada sahabat yang sangat kaya. Maka lagi akan kami sebutkan di sini hikayat yang kami nyatakan dengan dia akan binasa perkataan orang yang mengatakan bahawasanya orang kaya itu afdal daripada fakir. Tetap betul. Adapun hikayat maka menyebut akan dia oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan katanya, fanaqulu lamma tuwfiya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an qala unasun minas sahabah radhiyallahu anhum nahnu nakhafu ala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an mimma tarak, faqala Ka'ab subhanallah wa ma takhafuna ala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kasaba tayyiban wa anfaqa tayyiban wa zakat tayyiban. Siapa jawab tu? Ya. Siapa jawab anda tu? Itu Sayyidina Ka'ab. Baik, maka kami kata bahawasanya terkala wafat Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, maka berkata beberapa manusia di kalangan sahabat, ya, adalah kami takut atas Sayyidina Abdurrahman bin Auf daripada sebab hartanya yang ditinggalkan akan itu banyak ni kan. Maka berkata Ka'ab bin Akhbar radhiyallahu anhu, ini semua sahabat dah ni, no comment, hebat-hebat ni. Apa yang kamu takutkan atas Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Dia kata radhiyallahu an, yang punya usaha yang baik, dia cari pada halal, kasaba tayyiban wa anfaq tayyiban wa tarakat tayyibah. Dia cari usaha yang baik, mempunyai usaha yang baik, yang halal, dan membelanja ia hartanya pada jalan kebajikan, jalan yang baik.
perjalanan Allah Ta'ala, dan meninggal ia ditinggalkan harta tadi pada kebajikan. Apa yang kamu takut sangat, dia kata kan. Baik. Babalagha zalika ila Abu Dzar. Maka cerita ni sampai pada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Fa kharaja mughdaban yuridu Ka'ban. Famarra bi'azmin lahmin ba'ir, masyaallah. Fa akhazahu bi yadihi summa antalaka yuridu Ka'ban. Faqila lil Ka'b anna Abu Dzar yatlubuk. Fa kharaja hariban hatta dakhala ala Utsman radhiyallahu anhu. Lari dia masuk rumah Utsman. Yastaghisu bihi wa akhbarahu al-khabar. Wa aqbala Abu Dzar yaqussul athar fi talabil Ka'b hatta intaha ila dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi apabila perkataan Ka'ab tadi membela, maknanya dia pro pada Sayyidina Rahman, apa kau nak heran dia kaya apa hal, tak ada masalah, dia cari yang halal, dia belanja yang halal, ditinggal pun harta yang halal, dia sahabat kan. Bukan macam kita nak longgar harta benda yang haram, tipu sana, rasuah sana, macam-macam kan. Orang rasuah, dia rasuah tak apa, orang buat sikit kata rasuah, orang lagi halal kan. Ni apa celaka manusia tu. Dia buat terang-terang kempen rasuah, tak apa pula dia, orang sikit pula tak boleh. Orang buat bukan rasuah pun kan. Ini akhir zaman kan, tanda mukjizat Rasulullah SAW. Akhir zaman benda yang sebenar dianggap sebaliknya, benda terang-terang tak sebenar dia dapat sokongan betul. Ni akhir zaman, zaman kita ni zaman nak puncak, nak akhir dah ni. Kan nak kiamat tuan-tuan ni, tapi bila berlaku tak tahulah. Tapi makin dekat, kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang akan datang makin dekat. Maka apabila Sayyidina Abu Dzar dengar berita yang bahawasanya Sayyidina Ka'ab, makna dia soalan membela keadaan itu, maka dicari kepada Abu Dzar radhiyallahu an, maka keluar ia di dalam keadaan sangat marah. Dia marah dan berkendak ia memalu akan Sayyidina Ka'ab. Maka lalu Sayyidina Abu Dzar berdapat, mana dia mengambil dengan tulang unta, dia ambil tulang unta dan dia nak belasah kau. Ni sahabat ni. Maka lalu Sayyidina Abu Dzar berdapat tulang unta dan mengambil ia dengan tangannya, maka berjalan dia menuju pada Sayyidina Ka'ab radhiyallahu an. Maka dikatakan orang bagi Sayyidina Ka'ab bahawa Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an menuntut ia akan dikau, dia tengah cari kau ni. Maka keluar ia padahal ia berlari hingga masuk di rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Akhirnya masuk berlindung di bawah rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu an, kerana meminta tolong dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu an, dan mengkhabarkan ia akan Sayyidina Utsman radhiyallahu an akan perkataan itu, dan berharap Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an padahal ia mencari akan bekas jalan Sayyidina Ka'ab radhiyallahu an itu di dalam menuntut akan dia hingga sampai dia ke rumah Sayyidina Utsman. Akhirnya sampai dan Sayyidina Ka'ab dah masuk menyeruk rumah Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Dzar sampai. Falamma dakhala Abu Dzar radhiyallahu anhu qama Ka'ab radhiyallahu anhu fajalasa khalfa Utsman radhiyallahu anhu hariban min Abi Dzar radhiyallahu anhu. Faqala Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Hei ya bena Yahudiyah." Maka ni tazumu anna la ba'sa bima taraka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa laqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahnu yauman nahwa Uhudin wa ana ma'ah. Tatkala masuk Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an ke rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu an, maka berdiri Sayyidina Ka'ab radhiyallahu an, duduk ia di belakang Sayyidina Utsman. Dia duduk belakang Sayyidina Utsman kerana ia lari daripada Sayyidina Abu Dzar yang menjadi itu. Maka berkata baginya Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an, "Wahai ibnu Yahudiyah," berat dia panggil ni, "engkau dakwa bahawa tiada mengapa dengan harta peninggalan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sesungguhnya keluar Rasulullah SAW pada satu hari pada pihak Bukit Uhud, dan adalah aku bersertanya. Aku berserta dengan Rasulullah SAW," kata Sayyidina Abu Dzar. Faqala ya Abu Dzar qultu labbaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-aktsaruna humul aqallun yaumal qiyamah illa man qala hakaza wa hakaza an yamini wa shimalihi wa qaddamihi wa khalfihi wa qalilun ma hum. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu an, maka aku jawab akan dia dengan kata labbaik ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Maka ia bersabda, orang yang membanyakkan akan harta di dalam dunia
Itu mereka yang sedikit amal mereka itu di dalam hari kiamat. Mana hari kiamat besok amal dia akan jadi sedikit sebab dia dah banyak habiskan masa mengumpul dan melonggok dia. Ya, dia melonggok mengumpul benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Itu cerdik tak cerdik tuan? Ahmak dipanggil. Orang paling bodoh ni. Maka bersabda orang yang membanyakkan akan harta di dalam dunia itu, mereka yang sedikit amal mereka itu di dalam hari kiamat. Sedikit tak? Sikit lah tuan-tuan. Ya, masa dah diguna untuk mencari, untuk mengumpul, untuk menjaga, kan? Banyak dah masa itu. Dah banyak penat lagi sana. Melainkan barang siapa yang berkata, ya begini, yakni berikan hartaku bagi si fulan begini, dan berikan hartaku si fulan, ya, dan di kanan dan di kiri, dan pada hadapannya dan di belakangnya, dan sikit orang berbuat sedemikian. Ya, kecuali diambil harta sekadar perlu dia, yang lain dibagi. Kalau boleh lah. Biar ada satu orang tu kan dulu dah cerita dia bagi harta dia, pendapatan dia bagi 3 tu. Ya, kalau pendapatan sebulan 15,000 diguna belanja, 15,000 simpan, 15,000 tiap-tiap bulan tu diguna pada jalan Tuhan, pada jalan Islam. 15,000 kan, bukan 1,500. 15,000 tiap-tiap bulan, ya, diimpak. Bagi kat mana nak bagi, ya. Asal kerja-kerja agama, nak ke tempat mengaji, ke tempat tahfiz, ke tempat apa, tempat belajar anak yatim ke apa semua kan, yang jalan perlu 15,000 tiap-tiap bulan. Kalau tuan-tuan boleh buat, alhamdulillah. Ya, pada dah pegang di gatal tangan nak bagi. Ada bagi ke tak bagi sikit-sikit tu ya hasil lah tuan. Kalau duit juta bagi orang setakat 50,000 apa ada. Ya, bagi orang 50,000 apa ada, duit juta-juta kan. Kalau dia boleh bagi 3 tu handal kan. Tapi wa qalilun mahum, terlampau sedikit orang sedemikian. Sebab harta ni makin banyak lagi tak cukup. Ya, kita mengambil harta dunia, melonggokkan dunia ibarat meminum air laut. Makin minum makin haus, makin minum makin haus. Makin minum makin tekak haus. Maknanya lagi tak cukup. Cari lagi tak cukup. Tak cukup, dia cukup bila tanah masuk dalam lubang mulut kuda itu. Ya, dia yang lahat, hidung dia cium yang lahat boleh cukup. Ya, dia tak ada cukup tentang dunia ni. Carilah sekadar maknanya. Kena pandai makna ejas benda tu. Sebab bila terlebih tu kadang-kadang dia dah banyak dah di mulut dia. Kesedapan melonggok. Padahal nak pakai dah lebih daripada pakai. Ya. Kesenang tuan-tuan nak ejas benda ni. Nafsu. Ya. Summa qala ya Abu Dzar, qala na'am ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, qala ma yasurruni min anna li misla uhudin unfikuhu fi sabilillahi amutu yawma amut wa atruku minhu qiratain. Qultu au kintarain ya Rasulullah SAW. Qal bal qiratan. Summa qal ya Abu Dzar wa anta turidul al-aksar wa ana uridu al-aqal. Kemudian bersabda Rasulullah SAW bagi Abu Dzar, maka aku jawab akan dia dengan katakan labbaik ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, demi bapaku dan engkau dan demi ibuku, mana aku sanggup mengorbankan ibu bapa kena mentaati engkau. Maka bersabda Rasulullah SAW, tiada menyukakan akan daku bahawa bagiku harta seumpama bukit Uhud ni, yang aku belanja akan dia dalam perang sabilillah dan di dalam berbuat kebajikan. Maka aku mati pada hari aku mati, padahal aku tinggalkan daripada harta itu barang yang 2 kirat, yakni barang yang berat dia 2 kati. Ya, barang berat 2 kati. Kita duit berat lebih 2 kati kan. Duit kalau timbang berkati-kati berat. Duit apa tu? Duit 100. Ya. Maka aku berkata bagi Rasulullah SAW, atau meninggalkan 2 kirat, yakni berat 2 pikul ya Rasulullah. Maka sabda Rasulullah, tetapi jika meninggalkan 2 kirat sekalipun tiada aku suka. Nabi itu sebab Rasulullah SAW kalau orang datang meminta di rumah dia, apa saja dia akan beri kan? Sehingga tak ada apa lagi. Itu sifat Rasulullah SAW. Ya. Waktu satu ketika Rasulullah tidak ada di rumah, datang seorang ibu dengan anak ni yang lapar, anak kecil meminta makanan. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan ada 3 biji tambahan. 3 biji tambahan. Kita duit 3 juta. 3 biji.
maka dibagikan pada anak. Bila bagi anak tu ambil, budak kan makan. Last sekali mak dia ambil sikit dah masuk mulut, dia terik dalam mulut budak kan. Jadi disaksikan oleh Sayyidina Aisyah, masya-Allah. Ya, kemudian ibu tu apalah, ibu tu mengalah bagi anak dia makan. Maka itu benda ni dilaporkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dilaporkan, Rasulullah kata palahal jannah, bagi perempuan tu syurga untuk dia. Masya-Allah. Bersanggup korban ya untuk anak dia dan ibu dengan anak, itulah. Maksudnya dan itulah keadaan hidup Rasulullah SAW, bukan sederhana tapi terlalu sederhana. Kehidupan baginda SAW terlalu sederhana. Kunci dunia ada di tangan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah nak anytime je. Bukit Uhud yang besar dulu, sekarang dah tarah bukit Uhud lagi tinggi. Nak bertukar, sedia. Rasulullah kata on aja, dia akan tukar jadi emas. Macam tu paling kaya dalam dunia kan. Kalau kena kita mana? Ahlan wa sahlan. InsyaAllah kita akan gunalah pada jalan-jalan kebajikan. Dah dapat habis semua terlukup. Habis semua hanyut tu satu merang lah dan belum dapat bukan main, dah dapat mula mula dia kena belit macam ular sawa dah masak sayang dan macam-macam. Ni bukan tak nak bagi, ni dia hal sikit. Ni bukan tak nak bagi, ni ada masalah. Ada je, dia buat penipu dia. Dah banyak harta semua dah, jadi karut banyak. Jarang-jarang, bukan kata semua, jarang yang betul istiqamah dia. Ini satu peringatan supaya kita bersiap, jangan sampai kita tertipu. Maka berkata Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu bagi Sayyidina Ka'ab, dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridi hadza wa anta taqul ya bna yahudiyah la ba'sa bima taraka Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an ya kadzaba man qala kadzalik falam yarud alaihi khaufan hatta kharaj. Maka Rasulullah SAW berkendak akan perkataan ini, dan engkau hai anak Yahudiah mengata tiada mengapa dengan harta sebanyak peninggalan si Abdurrahman bin Auf, ya, maka engkau dusta pada perkataan ini. Yang demikian itu, dan dusta pula orang yang mengatakan seperti demikian itu. Maka tiada menjawab Sayyidina Ka'ab radhiyallahu an. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an itu satu huruf daripada perkataan, kerana takut daripada ini hingga keluar. Akhirnya keluar rumah, sepatah dia tak jawab. Kawan dah pegang apa? Tulang unta. Jangan dibelasah kawan tu. Itu makna para sahabat tadi. Bukan dia bergaduh tu kena nafsu tak. Dan adalah diketahui daripada hikayat ni, cerita ni bahawasanya orang yang fakir, yakni orang yang apa dan qanaah syarat tu. Jangan dia fakir tapi tak ada sifat qanaah. Ya, nampak fakir tapi hati dia tamak ke dunia, cuma tak dapat itu. Itu jangan, itu kadang-kadang silap agama dijual kan. Ya, bagi duit dijual agama pun ada banyak itu. Jangan. Dia kena ada sifat qanaah dan dia memahami ya kelebihan bahawasanya dalam fakir tu ada kelebihan yang sangat banyak, ya, dan memudahkan dia untuk melakukan amal yang saleh yang memadai dengan makna sedikit belanjanya serta sabar di dalam kepapaan itu. Dan tiada ia tamak dan tiada ia loba akan membanyakkan harta itu, maka itulah afdal daripada orang yang kaya yang banyak harta. Dan kalau ia berbuat kebaikan sekalipun tetapi pada ketika matinya ia meninggalkan harta. Dan kata Imam Ghazali radhiyallahu an, wa balagana anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an qadimat alaihi 'airun minal Yaman faddajjatil madinata dajjatan wahidah. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha ma hadha? Faqila laha 'airun qadimat li Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Faqalat sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai riwayat akan kami bahawasanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf telah datang baginya beberapa unta yang bermuatan harta dari negeri Yaman, maka gempar di dalam negeri Madinah. Wah, banyak kan. Akan gempar yang sangat ribut. Maknanya apa? Kegemparan besar berlaku, banyak dibawa dengan kekayaan dia. Maka kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, apa yang sangat gempar itu? Maka kata orang baginya itulah beberapa unta, banyak unta datang yang bermuatan penuh, maknanya kalau kita terela bagi kan, dengan harta yang datang daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Maka kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu, benarlah Rasulullah seperti yang dikatakan. Ya,
Apa dia? Fabalagha dzalika Abdul Rahman fasalaha faqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni ra'aitul al-jannah fara'aitu fuqara al-muhajirin wal muslimina yadkhuluna al-jannata sa'ya wa lam ara ahadan minal aghniya'i yadkhuluha ma'ahum illa Abdul Rahman bin Auf. Ra'aituhu yadkhuluha habwan Allah. Faqala Abdul Rahman innal 'ira wa ma 'alaiha fi sabilillah wa inna ariqaha ahrarun la'alli adkhuluha ma'hum sa'ya. Maka sampai perkataan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, ia bertanya baginya. Maka berkata Sayyidina Aisyah, telah aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda bahawasanya aku lihat akan syurga dan aku lihat akan segala fukara. Ya, mana fukara muhajirin, orang-orang fakir yang berhijrah tu, yang fakir tangguh meninggalkan apa? Harta benda kekayaan dia. Allah. Dan segala fukara muslimin masuk mereka ke dalam syurga padahal mereka berjalan-jalan dengan bersegera. Ya, mereka masuk tu sa'yan, berdesuk-desuk. Jadi. Dan tiada aku lihat akan seorang daripada orang yang kaya masuk serta mereka itu. Kau tengok tak ada muka orang kaya, nampak orang pakai mesti suk laju tadi. Melainkan nampak Abdul Rahman bin Auf, ya. Maka aku lihat akan dia masuk ke dalam syurga serta itu, ya, padahal tapi dia masuk dengan merangkak. Dapat masuk serta orang pakai suk laju tu, tapi dia masuk jugalah, ya, tapi merangkak Allah. Itu dia kata benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kata Sayyidina Aisyah ni, ya. Tu diinfak kan tu. Diinfak, oh gila-gila dia punya infak ni. Ratus-ratus ekor unta bagi dengan barang bertasu, dahsyat, hamba-hamba semua dia merdekakan, masya-Allah, hebat-hebat. Itu pun merangkak lagi, ya. Kita tak tahu kan macam mana. Wallah a'lam tadi. Banyaklah berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tadi. Mudah-mudahan dengan berkat selawat kepada baginda salam banyak dapat syafaat. Kemudian aku lihat akan dia masuk ke dalam syurga serta mereka padahalnya merangkak, ya. Maka berkata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf daripada mendengar hadis Sayyidina Umar dan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya sekalian unta yang datang, dia kata banyak masuk Madinah ni, dan barang yang ada atas sekalian unta tu aku jadikan belanja fi sabilillah habis semua. Ya, tu. Dan di dalam berbuat kebajikan, ambillah semua tu, satu pasti tak nak itu. Yang ni aku jadikan sekalian itu sedekah, ya, dan bahawasanya sekalian sahaya yang sertanya tu aku maknanya merdekakan habis sekalian ni. Mudah-mudahan aku masuk dalam syurga padahal berjalan dengan bersegera. Mudah-mudahan aku dapat itu, ya. Jadi antara apa? Kelebihan fukara, tapi dengan syarat dia sabar, ya. Tapi kalau dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali kata masuk syurga tu banyak dalam neraka tu ialah fukara. Fukara juga kan, aku tengok dalam neraka tu banyak fukara. Kemudian sahabat tanya minal mal, la minal ilm. Fakir daripada harta, tak ada harta yang selalu masuk, kan, bukan pakai harta ni fukara minal ilm. Mana orang yang fakir ilmu tu maksudnya. Ya, fakir harta tak apa, jangan pakai ilmu. Pakai ilmu habis tu tak ada ilmu, nanti banyak terjun ke dalam neraka, wala ayazabillah. Lepas tu Rasulullah dalam ilmu dia tawar cukup banyak, sehingga dia offer betul, man arada ayyan zurah ila utaqa illahi minan nari falyanzil ila muta'allim wal mustamin al-hadisah. Barang siapa yang seronok nak tengok sekarang muka-muka ahli syurga, sila tengok di kalangan ahli ilmi, yang mengajar, yang belajar semua tu, yang mendengar tu semua, itu muka-muka ahli syurga. Maknanya Rasulullah offer banyak, sebab dengan ilmu tu nur, dia akan kenal cara dia, ya, dia akan kenal macam mana cara nak membersihkan akidahnya, macam mana nak membersihkan amalannya yang zahir, dan macam mana nak membersihkan lagi amalan yang paling penting batin ni, dan semua bil ilmi, ya. Sebab tu Imam Ghazali letak akabah yang pertama kali, kitab akhir dan hebat karangan tu, itu Minhajul Abidin, ya. Minhaj mana kurikulum nak jadi hamba Tuhan, maknanya cukup 7 akabah dilepas, confirm dia akan jadi betul hamba Tuhan yang sebenar, ya. 7 akabah tu. Yang pertama letak al-akabatul ula wa hiya akabatul ilmi,
Akabah yang pertama dia kena rantau, dia kena selesaikan ilmu dulu. Ya, kalau akabah ilmu disangkut, dia tak belajar, maka dia tak boleh balik. Tak dinamakan dia hamba Tuhan yang sebenar. Ya, tak sah. Kalau kata tak sah teruk sangat, dan begitulah maknanya. Kita nak buat benda tak tahu boleh kan? Hari ni ada satu operation besar. Siapa buat operation? Driver taxi. When you saya boleh, kau bayar now belah kan kita. Awak kau buat pasal mahot kawan kita kena cari pakar kan. Pakar apa? Ilmu lah kan. Orang yang pakar dalam ilmu tu je boleh pegang benda tu. Yang buat pasal tak ada silap belah ke mahot kawan. Kau boleh lapar sebarang, mesti orang pakar. Ya, nak buat rumah tuan-tuan, dia buat rumah. Ya, dia kata dia buat rumah, kita suruh cek gaji, dia ambil pisau. Boleh buat rumah tuan. Ya, kalau itu pun tak kenal. Maknanya semua mesti dengan ilmu. Nak masak kat dapur pun kata ilmu kan. Kan sukat beras air tak tahu kan, kering, keras, lembik macam-macam jadi kan. Dia mesti tahu. Walhasil ilmu terdepan. Kita dapat tidak. Ilmu dunia depan. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat lebih ilmu, nak dulu pun kena ada ilmu. Ilmu nur di seluruh. Ya, itu sebab letakkan bertambah sini. Lepas daripada ilmu, akabah apa yang kedua? Menyusul dia nak berjalan ke Tuhan. Akabah tu taubah. Kena taubat. Sebab taubat ialah pembersihan. Macam mana nak masuk pintu makrifat kalau kita kotor? Ya. Dan kita ni tak sunyi daripada saran silap. Yang terkawal betul rapi Nabi dan Rasul dia maksum. Ya, alim macam mana pun, wali macam mana pun, dia ni mesti ada sekilapan, cuma sikit banyak aja. Tapi biasa dia pantas menyucikan, kena sikit sap dia, sikit-sikit sap dia. Beristighfar tak putus daripada dia orang. Ya, itu kelebihan besar dia. Jadi maknanya taubat tu penting. Kemudian terusnya dia berjalan kepada akabah yang sampai habis. 7 kan ni, kena lepas. Allah. Dan lagi kata Imam Ghazali martana waruya annal Imran bin Ibn Husain radhiyallahu anhu qala kanat li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzilatun wajah faqala ya Imran innalaka indana manzilatan wajahan fahallaka fi iyadatil Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh setengah daripada ulama bahawa Sayyidina Imran bin Husain, Sayyidina Imran bin Husain, dia banyak karamat kan, sahabat Nabi. Dia pernah ada orang sahabat datang ziarah dia, kawan dia menangis sendiri. Ya, sebab dia duduk di situ, buang air pun di situ, tidur di situ, makan di situ. Dia kena sakit macam bawasir. Ya, sakit sama hangat, tapi karamat dia doa dia mustajab. Dah terlalu ramai orang yang sakit jumpa dia, diangkat dia doa terus baik kan. Diangkat dia doa SWT angkat penyakit orang tu baik terus. Itu karamat dia. Ya. Jadi kawan ni tadi, kenapa kau tak gunakan kemustajaban doamu ya wahai sahabatku Imran bin Husain untuk diri kamu sendiri. Dia kata indi asrarun. Di sini aku ada sir, ada rahsia dia. Tapi kau jangan cerita kat orang kecuali aku dah mati. Sahabat punya hebat dan takut dia punya kemasyhuran tu orang tahu. Tutup. Jadi kita tahu sebab dia dah wafat baru orang cerita. Ya, banyak cerita berlaku ni. Syekh Zakaria Ansari macam tu. Orang buta minta doakan dia, dia kata boleh dengan izin Allah, mudah-mudahan sembuh, tapi syarat satu. Kalau aku doakan kau sembuh mata kau kan, kau jangan balik kampung ni lagi selagi aku ada. Kalau kau dengar aku mati pun kau balik. Dia takut ya kebajikan dia diketahui orang. Kita pula hari ni buka hari jasamu dikenang. Oh, seorang tiup seorang kipas seorang. Ni bebal ni bangang lah. Yang kena tiup lagu ya, ni hebat lah ini. Allah. Bahaya tu. Ya, Rasulullah kata kalau orang puji kamu depan, kau ambilkan pasir, baling muka dia. Pak inu kata tak unu seolah dia kerat leher kau ni. Ya. Tu bahaya ni, jauh bezanya. Ni Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ya, jadi kata sebab apa rahsia dia tuan? Tiap-tiap hari Allah Ta'ala hantar malaikat menyampaikan salam kepada dia. Masya Allah. Malaikat jumpa dia hantar beri hormat, beri salam. Oh, hilang dah sakit, aku tak rasa apa dah. Ya, dengan sebab dia tahan sabar reda tadi, Allah Ta'ala berikan dia apa? Karamah yang begitu banyak. Ini dia antara kanat li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manzilatan wajahan faqala ya Imran ya innalaka indana manzilatan wajahan fahal laka fi iyadati Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan riwayatkan daripada Sayyidina ulama bahwasanya Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, adalah bagiku daripada Rasulullah SAW martabat dan kemegahan. Maka sabda ia, hai Imran, bagaimana pada kami martabat dan kemegahan? Maka adalah bagimu hajat di dalam menziarahi akan Fatimah anak Rasulullah SAW. Nak tahu pergi ziarah dia, adalah ia sakit. Maka aku berkata, bahkan demi bapaku dan engkau demi ibuku ya Rasulullah SAW. Faqama wa qumtu ma'ahu hatta waqafta bibabi manzili Fatimah faqara al-bab wa qala assalamu alaikum a'adkhul faqalat na'am udkhul bi abi anta wa ummi ya Rasulullah SAW. Qala ana wa man ma'i qala ana, kemudian wa man ma'i qalat wa man ma'aka ya Rasulullah SAW. Qala Imran ibn Husain faqalat walladhi ba'asaka bil haqqi nabiyyan ma alayya illa aba'ah faqala isna'i biha hakaza wa hakaza wa asyara bi yadihi faqalat hadza jasadi qad waraituhu fakaifa bira'si Allah fa alqa ilaiha mala'ah kanat alaihi khaliqah faqala shaddi biha ra'sak Allah. Maka berdiri Rasulullah SAW dan aku berdiri serta sehingga berhenti kepada pintu Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Maka meminta buka Rasulullah SAW akan pintu badan rumah anak dia sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan dikau, maka kata Sayyidina Fatimah, bahkan masuklah demi bapaku engkau dan ibuku ya Rasulullah. Maka sabda Rasulullah SAW, aku masuk dan orang yang sertaku, ni ada seorang lagi serta kawan ni. Maka kata Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, siapa sertamu ya Rasulullah SAW? Maka sabda Rasulullah SAW, sertaku Imran bin Husain. Maka berkata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, demi Tuhan membangkitkan akan dikau jadi Rasul SAW dengan sebenarnya tiada ada kain di atas tubuhku. Faham tak? Jadi masuk maknanya Sayyidina Imran dia bukan apa? Bukan mahram. Jadi macam mana nak masuk ni, saya tak ada kain nak tutup aurat, nak tutup kepala ni. Nak tutup kepala tak ada kain kan. Kita kain rumah kita perempuan 2 gobok. Ya, dia punya salin 2 gobok tuan. Oh, ni lamari dia, ni rumahku. Dia punya semua, baju dia penuh tuan. Tikus tengok penggeram. Ya. Tengok ni, isteri anak kesayangan Rasulullah SAW. Ya, nak cerita sini biasanya Imran nak masuk, dia terpaksa tutup. Sekarang nak tutup kepala kain tak ada. Bayangkan tuan-tuan ya. Pemimpin yang teragung ni anaknya ni. Kalau mimpin sekarang tuan, anak kecil dah jadi jutawan tuan. Ya, jutawan tuan. Ya. Kemudian dia kata sertaku Imran bin Husain. Maka kata Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, demi Tuhan yang membangkitkan aku akan dikau jadi Rasul dengan sebenarnya tidak ada kain di atas tubuhku melainkan satu kain bulu ini juga. Ini selaya dia. Maka sabda Rasulullah SAW, taruhkan kepada tubuhmu begini-begini seraya menutup akan tubuhmu pada hal ia mengisyaratkan dengan tangannya. Ya, maka kata Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, ini tubuhku telah aku tutup akan dia, betapa kepalaku belum lagi menutup, tubuh dah ada baju ni. Maka menjatuhkan Rasulullah SAW akan satu selendang dia yang buruk. Setelah ambil ridak dia, bagikan itu. Tuan-tuan ya, dahsyat tak dahsyat. Dan kat sini kalau kita tengok, kita tuan faul. Faul. Ya, kita selendang je lah kan. Gaya dah kita tuan-tuan. Selendang buruk je ada, yang ada di atas tubuhnya. Maka bersabda ia, ikat kepalamu dengan dia seperti itu, supaya tertutup akan dia. Mana aurat tutup ni kain ambil, kain selendang. Tidak ada. Ya. Summa azinat lahu fadakhala faqala assalamu alaikum ya bintah kaifa asbahti? Qalat asbahtu wallahi waji'atan masyaallah wa zadani waj'an ala ma bi anti lastu akhiru ala ta'amin aquluh faqad ajahadani alju' fa baka nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah.
wa qala la tajza'i ya binta wallahi ma zuktu ta'aman munzu salasan wa inni la akramu ala Allahi minki walau sa'altu rabbi la at'amani walakin asartu al-akhirah ala dunya. Maka memberi izin Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bagi Rasulullah SAW, maka masuklah Rasulullah SAW berkata, ya assalamualaikum hai anakku, betapa engkau pagi-pagi ini, apa keadaan? Maka kata Sayyidatina Fatimah, pagi-pagi ini demi Allah aku sangat sakit dan menambahi akan sakitku bahwasanya aku lapar, tiada kuasa atas memakan makanan yang hendak aku makan, maka sungguhnya memberi mudarat akan daku oleh lapar, jika sang lapar itu menambah sakit dia. Maka ketiga itu menangis Rasulullah SAW, ya, dan bersabda, ya jangan engkau susah hati anakku, demi Allah tiada aku rasa selama 3 hari ini akan makanan. Aku pun dah 3 hari tak makan. Masya Allah. Pemimpin 3 hari tak makan. Pimpin sekarang pun tinggal makan 1 hari 7 kali makan. Ya, dan bahawasanya aku terlebih mulia kepada Allah Ta'ala daripadamu. Aku denganmu aku lebih mulia, kata Rasulullah SAW. Semulia aku 3 hari kita makan dah. Ya, Sayyidina Abu Bakar pernah 6 hari ni. Dia orang dia teh macam-macam. Padahal dia ada 5 hari tak makan, dia tahan. Ada 6 hari pun ada. 6 hari sekali makan. Kita 1 hari 6 kali makan. Pagi kalau pejabat dia tengok jam kan, dah time pukul 10. Dah time Syekh. Ingat nak sembang duha, aku pun nak melantak. Kan, nak mencekik. 10, 12, 3 tang malam ikan bakau. Kepala pun terbakau. Bak makan istiqamah tu jangan takut. Time tepat. Ya. Menghadap Tuhan dia kalbi tak tepat. Dia lagi. Ya. Kalau kata apa sui daun. Kalbi tak boleh menghadap Tuhan, perut boleh menghadap. Ya. Apa nak jawab, sediakan standby jawapan. Kau menghadap makan bukan min khusyuk tepat. Kau menghadap aku buat main-main, tuan kata macam Allah. Jadi aku rasa selama 3 hari dah, ya, makanan, dan bahawasanya aku terlebih mulia kepada Allah Ta'ala daripadamu wahai Fatimah, sabar warnanya. Dan jika aku pinta akan Tuhanku nasai memberi makanan daripada atas bawah boleh keluar, dan ya, kalau Siti Maryam boleh turun ma'idatan minas sama, makan turun daripada langit, boleh turun. Mana mulia dia dengan Rasulullah SAW. Ya. Sebab kalau kata wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau sangka orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup, diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Kalau orang mati syahid hidup, Rasulullah dengan mati syahid mana tinggi? Mana tinggi martabat? Bayangkanlah. Itu sebab Rasulullah berpindah, bukan mati apa, dan mati itu maknanya jasad berpisah, itu maksudnya. Adapun intikal, ya, bahkan lebih taraki, makam Rasulullah lebih naik tinggi. Itu mana. Dan jika aku pinta akan Tuhanku nasaya, ia memberi makan, ya, otomatik sekarang boleh lantas, sekejap je. Dan aku tetapi aku memilih akan akhirat atas dunia itu. Lakin asartul akhiratah ada dunia. Dan Quran dah sebutkan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kebanyakan manusia bila dipilih dunia dengan akhirat, mereka banyak memilih dunia. Ya, tapi sebenarnya apa? Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Atau nak buat keputusan tu. Dan dalam hadis begitu juga. Man talabal akhirah adar bi dunyahu wa man talabad dunya adar bi akhirat. Fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Siapa kejar akhirat, dunia dia akan ada risiko. Siapa kejar dunia, akhirat dia ada risiko. Mana buat macam mana? Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Kau kena lebihkan benda yang kekal daripada benda yang sementara. Itu keputusan dari pimpinan agung kita. Ni pimpinan negara, pimpinan agung daripada awal dunia sampai akhirat. Itu siapa dia? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lebihkan yang kekal
daripada yang binasa. Nisbah dunia akhirat lebih akhirat. Kalau nisbah yang fana dengan yang baki huwallahu ta'ala, maka pilih yang kekal. Macam dia? Allah tunggal ahad. Maknanya kita dengan dia di mana saja. Itu maksudnya. Summa daraba biyadi ala mankibahi faqala abshiri ila akhir. Wallahu a'lam.